Lohong hitam di Laut Cina Selatan. Kebarangkalian untuk pesawat peronda Malaysia mengesan kesenyapan mutlak kita secara matematiknya adalah sifar, suara yang dingin dan tegas itu bergema di dalam pusat kawalan, kedalaman 400 meter. Di dalam keheningan mutlak dasar Laut China Selatan, kapal selam jenis 212A milik Tentara Laut Jerman yang terkenal dengan sistem pendorongan paling senyap di dunia berlayar tanpa sebarang bunyi PAM yang biasanya dihasilkan oleh teras reaktor nuklir. Peralatan mereka mungkin canggih, sambung Kapten Anja Muller, tetapi itu hanyalah spesifikasi di atas kertas yang berkesan terhadap sasaran yang mengeluarkan bunyi. Dia merenung dengan dingin pada skrin tablet yang menunjukkan kebarangkalian pengesanan 0,0%. Pesawat P-8 Poseidon yang berlegar di ruang udara atas, secanggih mana sekalipun, tidak akan mampu mengesan lembaga di laut dalam ini. Fizik modern tidak mempunyai cara untuk mengesan objek dari udara tanpa jejak akustik. Tiada sekelumit keraguan pun dalam renungan mata birunya. Di bawah lapisan termoklin, di mana suhu air berubah secara drastik dan memesongkan gelombang bunyi, adalah sebuah santuari mutlak yang mustahil untuk ditembusi secara fisikal bagi mana-mana kapal selam. Namun, seperti mana tembok Maginot yang pernah dianggap kebal tetapi akhirnya mudah ditembusi, perisai yang paling ampuh sekalipun sentiasa boleh diatasi dari sudut yang tidak dijangka. Bagaimanakah pesawat peronda Malaysia mampu mengesan kapal selam Jerman yang paling senyap dan tidak mengeluarkan sebarang bunyi ini? Kita sedang menyaksikan satu titik perubahan dalam sejarah peperangan maritim, di mana konsep peperangan anti kapal selam akan ditulis semula. Apa yang akan diceritakan ini adalah simulasi berdasarkan teknologi pertahanan terkini, tetapi hakikatnya, kebenaran seringkali lebih menakjubkan daripada fiction. Saksikanlah kesimpulan logik yang dibawakan oleh teknologi dan ketukangan Malaysia. Bahagian 1. Kubu kebal senyap. Pada kedalaman 400 meter, di mana cahaya matahari telah lama lenyap, kegelapan mutlak menyelubungi segalanya. Tekanan air yang ganas, mencecah ratusan tan per meter persegi, mengancam untuk menghancurkan apa sahaja. Dalam persekitaran ekstrem inilah, sebuah jisim keluli seberat 1,500 tan meluncur dengan senyap. Inilah mahakarya tentara laut Jerman, kapal selam konvensional terhebat, jenis 212A, dengan jolokan lohong hitam laut dalam. Bagi kapal selam konvensional, musuh utamanya adalah bunyi yang dihasilkannya sendiri. Bunyi desingan steam yang memutarkan turbin gergasi, denyutan pam air yang menyejukkan reaktor, atau letusan buih-buih kavitas yang terhasil apabila bebaling memukul air. Dalam peperangan maritim modern, walau setebal manapun badan kapal, mengeluarkan bunyi bermakna kematian. Namun di nadi utama jenis 212E ini, sumber-sumber bunyi yang membawa maut itu tidak wujud sama sekali. Ia dijana oleh sistem pendorongan bebas udara, EIP, sel bahan api hidrogen. Tiada pembakaran ganas berlaku di dalam silinder logam. Sebaliknya, hidrogen dan oksigen yang disimpan di dalam tangki khas digabungkan secara senyap, menghasilkan tenaga elektrik tulen melalui tindak balas kimia. Satu-satunya bahan buangannya hanyalah sedikit air. Dengan komponen bergerak yang sangat minimum dan tanpa enjin pembakaran dalaman, sumber kuasa ini menghapuskan bunyi mekanikal dari dunia secara mutlak. Kesenyapan, keheningan yang sempurna. Walaupun jisim sebesar ini sedang membelah air laut, tiada sebarang tanda kehadirannya. Di dalam pusat kawalan, cahaya LED biru pucat menerangi panel instrumen dan wajah-wajah kru yang tanpa ekspresi. Kapten Anja Mueller berdiri di hadapan konsol taktikal, merenung skrin dengan tangannya bersilang di dada. Pikirannya tidak dikuasai oleh emosi, seperti kebencian atau semangat perjuangan. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan algoritma matematik tulen dan hukum fizik yang dingin. Kapten, pesawat di atas telah mengubah corak penerbangan. Kumpulan sonoboy pasif yang baru telah digugurkan ke permukaan. Lapor timbalannya dengan suara yang lebih perlahan daripada bisikan. Semua kru memakai kasut dengan tapak khas yang menyerap bunyi, dan mereka dilatih dengan tegas untuk tidak mengetuk lantai logam semasa bergerak. Kesilapan seperti menjatuhkan alatan adalah tidak boleh dimaafkan. Manusia juga berfungsi sebagai salah satu komponen dingin dalam sistem kesenyapan mutlak ini. Analisis koordinat mereka.
Paparkan liputan pengesanan akustik mereka dalam bentuk grid. Kita akan terus bergerak melalui titik buta yang telah dikira, koordinat alfa, arah Muller, suaranya tepat dan tanpa emosi. Baginya, latihan bersama yang sulit ini hanyalah satu proses untuk mengesahkan pengiraan keunggulan teknologi negaranya. Dia sedia maklum bahwa keupayaan anti kapal selam pesawat TUDM Harimau Laut yang berlegar di atas adalah antara yang terbaik di dunia. Namun, secanggih manapun telinga yang mereka miliki, adalah mustahil untuk mendengar bunyi yang tidak wujud. Selain itu, kehebatan jenis 212A bukan hanya terletak pada keupayaan halimunan akustiknya. Badan kapal selam ini dibina daripada keluli tahan karat bukan magnetik khas. Ini secara asasnya menghilangkan sifatnya sebagai sebuah jisim besi gergasi yang dimiliki oleh kapal selam biasa. Hasilnya, pengesan anomali magnetik (MAD) yang digunakan oleh pesawat untuk mengesan gangguan pada medan magnet bumi yang disebabkan oleh kapal selam keluli menjadi tidak berkesan sama sekali. Tidak mengeluarkan bunyi, tidak bersifat magnetik. Ia bukan lagi sebuah senjata, tetapi lebih kepada fenomena alam yang berjaya memanipulasi hukum fizik. Sebuah entiti halimunan yang terasing sepenuhnya daripada semua sensor di dunia, walaupun mempunyai jisim yang sangat besar, kekal di bawah lapisan termoklin, kedalaman 350. Arah Muller, matanya meneliti graf yang menunjukkan kecerunan suhu air laut. Lapisan air di mana suhu berubah secara mendadak ini bertindak seperti cermin gaib yang memesongkan dan memantulkan gelombang bunyi secara ekstrem. Selagi mereka berlindung di bawah cermin ini, isyarat sonar aktif yang dipancarkan dari atas akan bertaburan sebelum sampai ke sasaran, dan hanya gema kosong yang akan kembali ke permukaan. Keunggulan fisikal yang mutlak. Muller meletakkan kepercayaan penuh pada sistem kebal yang dibina oleh jurutera-jurutera negaranya. Teknologi Malaysia sememangnya hebat, tetapi peralatan mereka hanyalah mesin untuk mencari. Secara matematiknya, adalah mustahil untuk mereka menemui kapal ini yang telah menghapuskan 100% elemen yang boleh dikesan secara fizikal. Pada skrin tabletnya, lokasi sonobuoy Malaysia yang ditabur di permukaan laut berkelip-kelip seperti titik-titik merah. Di antara titik-titik itu terbentang zon selamat yang luas titik buta pengesanan yang telah dikira dengan teliti. Muller dengan yakin meluncur terus di tengah-tengah titik buta itu, tanpa sebarang bunyi. Ini bukanlah satu penaklukan yang hebat dengan kuasa tembakan yang dahsyat. Ia adalah satu pembatalan taktikal yang sistematik dan dingin. Ancaman bukan sahaja datang dari sesuatu yang menyemburkan api dan mengaum. Ancaman yang benar-benar menakutkan adalah yang mampu melenyapkan kewujudannya secara sempurna dan dengan perlahan-lahan menyusup masuk ke dalam ruang di mana musuh percaya mereka selamat menggunakan formula pengiraan yang dingin. Jika ini adalah pertempuran sebenar, lembaga senyap ini mampu menyusup jauh ke dalam pertahanan Malaysia, sampai ke jantungnya yang paling lemah dan melepaskan torpedo maut tanpa disedari sesiapa. Ia mampu memutuskan nasib sebuah negara dalam kesenyapan, seolah-olah barisan pertahanan tidak pernah wujud sama sekali. Muller mengangkat sedikit lengan uniformnya dan melihat jam kronografnya. Masa latihan hampir tamat. Dalam fikirannya, keputusan kekalahan mutlak pihak Malaysia sudah pun menjadi satu nilai yang pasti dan tersusun indah. Di dalam bilik tertutup yang dikelilingi dinding logam sejuk itu, dia hanya menunggu masa untuk mengesahkan pengiraannya. Dalam kegelapan laut dalam, mahakarya Jerman ini menyembunyikan senyuman dinginnya sambil mendekati leher Malaysia dengan senyap dan pasti. Bahagian 2. Sang Pemburu Langit. Beribu-ribu meter di atas permukaan laut, sebuah pesawat peronda maritim dengan warna putih bersih meluncur anggun di atas ombak kelabu. Di dalam kokpit pesawat TUDM Harimau Laut, ribuan monitor dan peralatan elektronik memenuhi ruang, menyamai pusat kawalan di darat. Namun, suasana di dalamnya hening sekali. Tiada jeritan laporan yang cemas atau suara yang tegang. Walaupun dijana oleh 4 enjin turbofan yang berkuasa, kru pesawat berkomunikasi dengan tenang sambil membina pautan data. Major Azlan, juru terbang pesawat, memegang tuil kawalan sambil merenung lautan di bawah. Setiap pergerakan halus jarinya mengawal pesawat gergasi ini, seolah-olah ia adalah sebahagian daripada tubuhnya. Rahasianya terletak pada sistem saraf pesawat itu sendiri.
Kebanyakan pesawat modern menggunakan sistem fly-by-wire, di mana isyarat elektrik dihantar melalui wire tebal untuk menggerakkan permukaan kawalan. Namun, apabila sejumlah besar arus elektrik mengalir melalui badan pesawat, ia pasti akan menghasilkan hingar gelombang elektromagnet yang kuat. Ini samalah seperti menutup mata sendiri ketika sedang coba menggunakan sensor pengesanan yang sangat sensitif. Para jurutera Malaysia tidak akan membiarkan kelemahan asas ini wujud. Sebagai sebuah negara maritim dengan zona ekonomi eksklusif yang luas, keupayaan untuk mengesan ancaman yang tersembunyi jauh, luas, dan senyap dengan aset yang terat memerlukan penghapusan mutlak sebarang hingar yang dihasilkan sendiri. Sistem saraf yang mereka pilih untuk harimau laut adalah cahaya, sistem terbang dengan cahaya. Isyarat kawalan ditukar menjadi denyutan cahaya dan dihantar ke seluruh badan pesawat melalui gentian optik. Penghasilan hingar elektromagnetik secara fisikalnya adalah sifar. Ia bukan sahaja tidak membocorkan sebarang gelombang elektromagnet keluar, malah ia juga tidak menghasilkan sebarang gangguan elektromagnet di dalam pesawat itu sendiri. Harimau laut adalah gergasi elektronik halimunan yang terbang di angkasa, menghapuskan jejak diri, sehingga ke tahap ekstrem dan menjadi satu dengan alam. Falsafah ini berlawanan sama sekali dengan pemikiran Barat yang coba menakluki lautan dengan kekuatan dan kuasa. Inilah falsafah teknologi unik Malaysia. Kerana ia tidak menghasilkan hingar sendiri, pesawat ini mampu mengesan hingar paling halus yang dikeluarkan oleh pihak lain sehingga ke hadnya. Di tempat duduk pegawai taktikal udara, pakar sonar Sarjan Idris menutup matanya, menumpukan perhatian sepenuhnya pada bunyi yang kedengaran melalui set kepalanya. Dia adalah pemilik telinga emas tentera udara di Raja Malaysia. Jari jemarinya menari di atas papan kekunci. Pintu di bawah fuselage terbuka, dan deretan sonobuoy generasi terbaru digugurkan satu persatu ke dalam laut yang biru. Setelah mencecah permukaan air, bateri air mesinnya diaktifkan, dan sensor akustik turun beratus-ratus meter ke dalam laut. Kapten Muller telah mengira bahwa hingar yang dihasilkan oleh mahakarya Jerman jenis 212A adalah sifar. Pengiraan itu betul. Tiada bunyi enjin, tiada buih kavitas, tiada denyutan pam penyejuk. Tetapi, apa yang jurutera Malaysia tanamkan di nadi sonobuoy mereka adalah hidrofon kristal tunggal, transducer yang jauh lebih hebat daripada seramik konvensional. Sensor dengan kepekaan luar biasa ini tidak bertujuan untuk mendengar deruman enjin yang kasar. Sebaliknya, ia mendengar sesuatu yang lain. Tekanan air yang maha dahsyat pada kedalaman 400 meter. Bunyi keretakan logam mikroskopik apabila tekanan itu memesongkan badan keluli tahan karatnya pada skala mikron. Gangguan pada ketumpatan air laut apabila jisim gergasi itu membelah dan mengacau lapisan air yang berbeza suhu. Walaupun dalam kesenyapan mutlak, selagi ada jisim fisikal yang wujud, pasti akan ada geseran satu objek asing dalam persekitaran semula jadi lautan. Sensor kristal tunggal ini tanpa belas kasihan mengesan ketidakharmonian dalam alam semula jadi ini dari spektrum frekuensi yang sangat luas. Laksanakan susunan sonobuoy. Bina rangkaian multistatik suara mejar azlan yang tenang dan rendah bergema melalui interkom di bawah permukaan laut, satu pemandangan gaib sedang terbentuk. Berbilang sonobuoy yang telah digugurkan mula berhubung antara satu sama lain, membentuk satu jaringan gelombang bunyi di kawasan lautan yang luas. Sonar multistatik. Satu node memancarkan gelombang bunyi yang sangat lemah, dan node yang lain menangkap pantulannya. Atau, bunyi persekitaran semula jadi di dalam air dianalisis oleh pelbagai node secara serentak dari pelbagai sudut untuk mengesan bayangan bunyi yang terhasil apabila ia terkena sasaran. Walaupun kapal selam itu sangat senyap, ia tidak akan dapat melepaskan diri daripada jaringan gelombang pantulan pelbagai arah ini. Pengiraan Kapten Muller hanyalah untuk keupayaan halimunan terhadap pengesanan dari satu titik. Jubin penyerap bunyi pada badannya direka untuk menyerap tenaga dari satu arah, dan lapisan termoklin berfungsi untuk memesongkan gelombang pengesanan. Tetapi apa yang Malaysia bentangkan bukanlah satu garisan, tetapi satu sata sebuah grid 3 dimensi. Grid sensor teragih dan berautonomi ini adalah manifestasi sebenar doktrin kesedaran situasi maritim. MSA, negara, satu fabrik pertahanan gergasi yang pada masa hadapan akan mengintegrasikan armada drone bawah air.
Dari mana datangnya bunyi, kemana ia dipantulkan, dan di mana wujudnya ruang kosong. Data yang sangat besar ini dihantar melalui gentian optik harimau laut. Sistem pemrosesan maklumat taktikal di dalam pesawat menganalisisnya dalam sekelip mata dan membina satu image 3 dimensi. Dan akhirnya, ia bergantung pada keazaman manusia. Telinga Sarjan Idris dipenuhi dengan nyanyian ikan paus, bunyi arus yang menggeser batu karang, dan dentuman ombak yang pecah di kejauhan. Dia telah menghafal orkestra alam semula jadi ini dengan sempurna. Karena itulah dia tahu, bunyi ombak yang sepatutnya ada di satu kawasan terhalang secara tidak wajar. Melepasi lapisan termoklin, wujud satu kekosongan bunyi yang sempurna, seolah-olah telah dirancang. Sasaran ditemui. Sarjan Idris membuka matanya perlahan-lahan. Ada sedikit kehangatan dalam suaranya. Kedalaman 350, koordinat alfa. Kehilangan akustik yang tidak wajar dan anomali mikro pada aliran air disahkan. Sasaran dikenal pasti. Saraf cahaya, mata kristal tunggal, dan telinga seorang pakar. Santuari mutlak kesenyapan mutlak yang dipercayai oleh Kapten Muller kini telah mendedahkan bentuknya dengan jelas di tengah-tengah jaringan cahaya dan bunyi yang dibentangkan oleh Malaysia. Jika strategi Barat bergantung pada kekuatan menyinari kegelapan dengan cahaya yang lebih terang, falsafah teknologi Malaysia adalah untuk melenyapkan kehadiran diri sehingga ke tahap ekstrim dan menjadi satu dengan alam. Apabila mencari musuh yang tidak mengeluarkan bunyi, mereka tidak membedilnya dengan isyarat sonar yang ganas. Sebaliknya, mereka membaca bayang-bayang kesenyapan tidak wajar yang timbul dalam harmoni sempurna orkestra alam semula jadi. Keazaman senyap para pakar yang tidak dapat diukur oleh barisan nombor semata-mata. Inilah seni pertahanan unik Malaysia. Bukan menakluki dengan kekerasan, tetapi menguasai keadaan dengan senyap melalui pemahaman yang mendalam. Bahagian 3, Jaringan Maut. Di kedalaman 400 meter, di dalam pusat kawalan Mahakarya Tentera Laut Jerman, jenis 212A, ia sepatutnya menjadi sebuah buaian dingin yang menjanjikan keselamatan mutlak. Cahaya LED biru pucat menerangi digit-digit tanpa jiwa pada panel instrumen. Udara di dalamnya terasa sejuk dan luar biasa berat. Kapten Muller merenung peta taktikal yang dipaparkan di monitor, kumpulan sonoboi Malaysia yang ditabur di permukaan laut. Di matanya, ia kelihatan seperti titik-titik rawa yang tidak bermakna. Mustahil bagi mana-mana teknologi, secanggih mana sekalipun, untuk mengesan kapalnya yang mengekalkan kesenyapan mutlak hasil daripada sel bahan api hidrogen di bawah dinding bunyi tebal yang dipanggil lapisan termoklin. Itulah formula pengiraan sempurna yang dipegangnya. Kelajuan sifar 4 sifar, arah Muller dengan sedikit rasa mega, tetapi pengiraan yang kemas itu hancur berkecai. Kapten, tindak balas anomali pada sonar. Suara terkejut operator sonar memecah kesunyian, menghasilkan riak yang tidak menyenangkan. Nada suaranya jelas menunjukkan ketegangan yang melampau. Bunyi sonoboi baru mendarat di air, jarak 10.000 meter di hadapan. Kemudian, 8.000 meter. Operator sonar itu menahan nafas, bunyinya bergema di dalam pusat kawalan yang sempit. Mustahil, ia betul-betul di atas kita. Kening Muller yang terukir sempurna berkerut. Laporan koordinat yang mustahil betul-betul di atas. Adakah ia satu kebetulan? Tidak. Secara statistik ia mustahil. Kebarangkalian untuk sensor digugurkan tepat di atas mereka di tengah-tengah Laut Cina Selatan yang luas adalah astronomikal. Pesawat peronda Malaysia itu hanya menggugurkannya secara rawak berdasarkan jangkaan. Mereka tidak mungkin dapat menentukan kedudukan kita di bawah lapisan termoklin, katanya dengan suara tajam, seolah-olah coba meyakinkan dirinya sendiri. Belok kanan. Haluan 12 sifar. Larian senyap, kita akan tinggalkannya. Arahan untuk mengelak bergema di dalam pusat kawalan yang tegang. Jisim gergasi seberat 1,500 tan itu bergerak dengan senyap di dalam kegelapan. Satu manuver mengelak yang sempurna, seperti hantu, dengan kavitas pendorong dikurangkan ke tahap minimum. Secara logiknya, ia adalah langkah yang betul untuk melepaskan diri daripada jaringan yang tidak menentu. Tetapi beberapa menit kemudian, bunyi pendaratan air. 3 lagi, tepat di laluan baru kita, menghalangnya sepenuhnya. Laporan operator sonar itu kedengaran seperti satu jeritan.
Suasana di dalam pusat kawalan membeku sepenuhnya. Wajah-wajah kru yang pucat berpandangan antara satu sama lain. Peluh sejuk yang tidak pernah dirasai sebelum ini mengalir di belakang leher Muller. Kolar uniformnya tiba-tiba terasa menyesakkan. Mustahil. Adakah mereka menggunakan sonar aktif? Adakah kita di ping? Tidak, Kapten. Tiada sebarang ping. Kita tidak disinari apa-apa. Tidak disinari apa-apa. Walaupun tidak dibedil secara langsung oleh gelombang bunyi yang ganas, pesawat harimau laut yang berlegar jauh di atas seolah-olah sedang memerhatikan pergerakan jenis 212 seperti ikan emas di dalam akuarium lutsinar, meramal setiap langkahnya dengan sempurna. Apa yang sedang berlaku? Otak Muller yang cemerlang bekerja keras membuat pengiraan. Kesenyapan mutlak yang dihasilkan oleh sistem AEP Jerman yang canggih. Secara fisikal, pengesanan adalah mustahil. Pengiranya tidak silap. Jadi, kenapa mereka boleh melihat? Kapten, kumpulan sonobuoy di dalam air mula memancarkan isyarat lemah. Ia bukan ditujukan kepada kita. Mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Operator sonar itu menekan set kepalanya dengan kedua-dua tangan. Wajahnya berkerut. Isyarat dari sonobuoy. Ia seolah-olah seluruh lautan ini sedang berbisik tentang kita. Ia bukan ping dari satu arah. Ia seperti melakar kontur kita dari semua arah. Ketika mendengar laporan itu, satu kemungkinan yang menakutkan terlintas di pikiran Muller. Rangkaian multistatik. Pesawat P-1 Malaysia tidak mencari mereka secara langsung dengan bunyi. Sebaliknya, ribuan sensor kristal tunggal yang digugurkan ke lautan yang luas itu bertukar-tukar gelombang bunyi yang sangat halus, membentuk satu jaringan akustik gergasi di dalam air. Tekanan dahsyat pada kedalaman 400 meter. Perubahan ketumpatan air yang sangat kecil apabila kapal selam gergasi itu membelah air. Bunyi keretakan mikroskopik yang tidak wujud dalam alam semula jadi apabila tekanan itu memesongkan badan kapalnya. Para jurutera dan pakar Malaysia tidak mengumpul hingar di dalam kesenyapan ini. Sebaliknya, mereka mencari kekosongan bunyi yang tidak wajar di dalam jaringan yang dibentuk oleh sonobuoy itu. Karena ia tidak mengeluarkan bunyi dan menghalang bunyi persekitaran secara tidak wajar, jisim gergasi ini mencipta satu bayangan senyap yang jelas di tengah-tengah orkestra laut dalam. Kesenyapan yang sempurna. Itulah jerat terbesar yang sedang mencekik lehernya. Batal. Manuver mengelak, bisik Muller tanpa sedar. Tiada gunanya lari. Semakin banyak ia bergerak, semakin banyak air yang dikacau, dan semakin gelap bayang-bayangnya dilukis. Pada skrin konsol taktikal, titik-titik merah sonobuoy yang digugurkan di permukaan laut kini membentuk satu corak geometri yang indah, mengelilingi jenis 212 dengan sempurna. Ia bukanlah isyarat serangan untuk melancarkan torpedo. Ia adalah satu mesej yang senyap dan kejam. Kami tahu kamu di situ. Kami faham sepenuhnya. Tekanan yang tidak dapat dilihat. Bukan letupan yang memecahkan gegendang telinga, bukan gelombang kejutan yang menggegarkan badan kapal. Hanya penindasan daripada jurang pengetahuan yang sangat besar kesadaran bahwa segala-galanya tentang dirimu telah diketahui. Tangan Muller yang bersilang di dada mula menggeletar. Formula pengiraan yang dipuja-pujanya sebagai kebenaran mutlak kini hancur berkecai. Para pakar Malaysia yang telah mengurangkan hingar mereka sendiri sehingga ke tahap ekstrem dan menjadi satu dengan denyut alam semula jadi. Di hadapan deria mereka yang luar biasa, dia mula menyadari betapa dangkal dan kurang imajinatifnya logik yang dipegangnya. Keyakinan diri sebagai seorang elit yang sepatutnya menguasai laut dalam kini digantikan dengan ketakutan dan kegelisahan, memaksanya ke dalam kesunyian yang mutlak. Apa yang menguasai bilik kedap udara di laut dalam ini bukan lagi keheningan, tetapi perasaan tidak berdaya yang amat sangat. Bahagian 4. Doa untuk keamanan. Mahakarya Jerman yang terkenal dengan keupayaan halimunan yang sempurna kini dikepung sepenuhnya oleh sebuah pesawat peronda tunggal. Pada skrin konsol taktikal, titik-titik merah itu terus berkelip, membentuk satu bulatan yang indah. Ia adalah peristiharan senyap dari pihak Malaysia. Kami boleh melancarkan torpedo pada bila-bila masa. Namun, mereka tidak pernah menggunakan isyarat ganas sonar aktif.
Mereka tidak mengambil tindakan biadab, seperti coba memecahkan gegendang telinga dan mental musuh. Mereka hanya menguasai keadaan dengan senyap, dengan mesej semua pergerakanmu telah dibaca. Nafas Kapten Anja Muller, yang selama ini mempercayai formula pengiraan yang mutlak, mula menjadi tidak teratur. Dia adalah seorang elit yang telah memenangi banyak simulasi sepanjang kerjayanya di tentara laut. Tetapi situasi di mana dia dikalahkan tanpa sebarang pertempuran ini tidak wujud di mana-mana dalam pangkalan datanya. Dalam falsafah strategik Barat, musuh yang ditemui harus segera dimusnahkan dan dilumpuhkan. Jika dia berada di pihak yang bertentangan, dia pasti tidak akan teraga-aga untuk memasukkan data sasaran ke dalam pautan data torpedo. Kenapa mereka tidak beralih ke fase serangan muktamad? Kenapa mereka hanya merenung gergasi besi yang tidak berdaya ini dari atas? Pada ketika itu, satu komunikasi suara yang sangat tenang kedengaran melalui telepon bawah air di pusat kawalan. Di sini TUDM Harimau Laut. Kami mengesahkan pengesanan penuh kapal Anda di sektor ini. Suara yang kedengaran di sebalik statik itu langsung tidak mempunyai nada keangkuhan seorang pemenang. Suara Major Azlan itu lebih kedengaran seperti satu penyelamatan yang penuh belas kasihan, bukannya pengisytiharan kematian yang dingin. Objektif latihan telah tercapai. Pesawat kami kini akan mengiringi Anda untuk timbul ke permukaan. Tiada sebarang nada, ugutan atau penghinaan. Hanya kata-kata tenang yang menyatakan fakta. Muller menggenggam tepi konsol dengan kuat dan perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat itu, otaknya yang cemerlang menghubungkan semua peristiwa yang berlaku kepada satu jawaban. Sebab mengapa jurutera Malaysia bersusah payah memasang sistem saraf gentian optik yang kompleks dan halus di dalam pesawat mereka, dan sebab mengapa pakar sonar yang memahami lautan melatih telinga emas mereka sehingga mempunyai kepekaan yang luar biasa. Ia bukan untuk membunuh musuh secara senyap, bukan juga untuk menumpahkan darah demi menguasai lautan. Kami tahu kamu di situ. Jika kita bertempur, kamu pasti akan kehilangan nyawa. Jadi, janganlah bertempur lagi. Keupayaan teknologi yang luar biasa ini adalah untuk membuat pihak lawan menyadari ketidakberdayaan mereka untuk melenyapkan semangat perjuangan mereka sebelum senjata sempat dihunus. Asas teknologi pertahanan Malaysia bukanlah untuk menghapuskan musuh secara fizikal. Sebaliknya, ia adalah untuk mengajar pihak lawan tentang kesia-siaan pertempuran dengan menunjukkan jurang pengetahuan dan maklumat yang sangat besar. Ia adalah doa yang sungguh mendalam untuk keamanan untuk membuat lawan menyerahkan pedangnya tanpa perlu bertarung. Satu semangat kebangsaan yang diwarisi turun-temurun untuk menghormati nyawa, walaupun nyawa musuh, dan mengelakkan pertumpahan darah yang tidak perlu. Di lubuk hati Muller, tembok nilai-nilai dingin yang dibinanya dengan kukuh mula runtuh. Sesuatu yang tidak akan dapat dicapai melalui pengiraan dan data ketinggian dan kedalaman jiwa manusia. Para pakar Malaysia yang mengurangkan hingar mereka sendiri sehingga ke tahap ekstrem dan menjadi satu dengan denyut alam semula jadi. Diri mereka yang luar biasa itu bukanlah satu senjata, tetapi satu manifestasi kasih sayang untuk menghargai kehidupan. Betapa cetek dan kurang imajinatifnya dirinya, yang selama ini percaya bahwa menundukkan lawan dengan kekuatan senjata adalah kemuncak kekuatan. Keangkuhannya yang coba menguasai lautan dengan kekerasan kini hancur berkecai. Kita, dari awal lagi tidak pernah berada di gelanggang yang sama untuk bertarung, bukan? Tanpa sadar, setitis air mata panas mengalir di pipinya. Ia bukanlah air mata kehinaan kerana kalah. Ia adalah perasaan kagum yang mendalam setelah tersentuh oleh satu prinsip yang jauh lebih mulia daripada dunianya. Saat di mana seorang pegawai tentara elit yang hanya percaya pada nombor dan kebarangkalian akhirnya tewas kepada jiwa manusia. Kru di pusat kawalan juga, tanpa berkata apa-apa, hanya memerhati air mata kapten mereka dalam diam. Mereka juga dapat merasakannya, tekanan yang tidak dapat dilihat dari atas, yang tidak mempunyai niat jahat. Ia juga merupakan satu kelembutan yang luar biasa, yang hanya dimiliki oleh mereka yang memahami dan hidup selaras dengan hukum alam lautan. Isi tangki pengimbang utama, Padia, mulakan proses timbul ke permukaan. Suara bergetar yang mengeluarkan arahan itu tidak lagi mempunyai sekelumit pun keangkuhan seorang elit. Kapten wanita yang menjadi kebanggaan tentara laut Jerman itu
telah mengangkat bendera putih sepenuhnya kepada keazaman gaib para pakar Malaysia. Maklumkan kepada pesawat peronda Malaysia tentang niat kita untuk timbul, sampaikan penghargaan tulus kita atas iringan mereka. Udara termampat menolak air laut dengan kuat, dan gergasi besi itu mula naik dari lautan gelap menuju permukaan yang bercahaya. Terlepas dari tekanan dahsyat pada kedalaman 400 meter, badan kapal itu naik dengan senyap tetapi pasti, meninggalkan lautan gelap yang dikuasai oleh pengiraan dingin, menuju ke dunia cahaya yang dipenuhi dengan denyut kehidupan. Dengan bunyi deruan air yang kuat, kapal selam jenis 212A menampakkan badan hitamnya yang besar di permukaan Laut Cina Selatan. Cahaya matahari memantul dengan terang dan indah pada badan keluli tahan karatnya yang basah. Palka terbuka, dan Kapten Muller melangkah keluar ke anjungan yang ditiup angin laut. Angin sejuk membelai pipinya, mengeringkan sisa air matanya dengan lembut. Apabila dia mendongak ke langit biru, dia melihat sebuah pesawat dengan sayap putih bersih. Ia adalah harimau laut. Ia berlegar dengan anggun dan megah, seolah-olah sedang melindungi mereka. Bunyi dari 4 enjin turbofannya kini kedengaran seperti musik yang indah di telinganya. Kubu di langit, yang dikendalikan oleh para pakar dengan saraf cahaya dan telinga emas. Penjaga sebuah negara ajaib yang melindungi lautan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan dan doa. Kapten Muller berdiri tegak, meletakkan tangannya pada birai topi seragamnya. Dia memberikan tabik hormat yang paling dalam dan paling lama ke arah harimau laut di atas. Tabik hormat itu bukan sekadar satu protokol. Ia adalah satu penghormatan tertinggi sebagai seorang manusia yang melampaui teknologi, dan satu kekaguman yang mendalam terhadap satu set nilai yang baru ditemuinya.